generasi muda diberi peluang. Dari segi terbukaan disebut oleh saudara Azizan tadi, itu dah mengambil perhatian tentang generasi muda dengan ekspektasinya mengenai keterbukaan yang berlaku di dalam UMNO. Memberi peluang dalam proses rejuvenasi kepimpinan dengan meletakkan pemimpin muda dalam pilihan raya ialah satu transformasi yang baik. Aspek yang kedua yang saya sebut ialah transformasi sistem pilihan raya ini. 2,500 kepada 146,500 kata Datuk Dr. Hassan tadi. Ini itu transformasi juga. Lebih baik demokrasi yang bersifat seperti ini. Makin ramai makin bagus. Mungkin satu hari itu semua ahli UMNO akan mengundi kepimpinan dia dalam ke arah ini. Yang ketiga ialah transformasi peribadi. Berarti sistem nilai-nilai dalam diri kita. Kita nak lihat bahawa apa yang diharapkan oleh kepimpinan UMNO ialah setiap ahli ini kembali basic, perjuangan basic. Maknanya kita berjuang mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Tidak ada perjuangan yang lebih murni, yang lebih mulia dari mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Karena itu kita mencari keredaan Allah dalam hidup, sisa hidup kita ini. Untuk kita menganggap ianya satu fardu kifayah. Yang benar-benar kali itu kita buang masa kita, sumber-sumber kita duduk, berbincang, bermuzakarah dan sebagainya. Kerana mencari keredaan Allah supaya agama kita sentiasa terpelihara. Supaya bangsa kita tidak akan dimusnahkan. Supaya negara kita tidak dicerobohi dan dijajah pada masa itu. Kembali semangat ini. Memang kebendaan penting. Tetapi jangan kebendaan menderaju. Walaupun kita mengalami satu proses kemakmuran yang lebih meningkat kerana dasar-dasar ekonomi kita yang baik selama ini. Tetapi kekayaan, kesenangan, kesejahteraan hidup itu tidak boleh jadi kita tersasar daripada perjuangan berasas agama bangsa mencari keredaan Allah sebagai satu fardu kifayah. Ini transformasi juga. Yang ini banyak orang dah lupa lah. Generasi muda kan yang sedia ada. Yang keempat tu yang last kali saya nak sebutkan ialah transformasi organisasi UMNO itu sendiri. UMNO hari ini dia lihat semakin tersisir, marginalized. Makin hebat lagi perjuangan bangsa, agama dan tanah air dan raja-raja Melayu dipersuarakan oleh NGO. Makin kecil nampak UMNO tu. Dia makin tersingkir dan suara tak dengar lagi mungkin. Ini amat berbahaya. Menuju PRU yang ke-14 apabila suara UMNO tidak dilihat dapat menerajui untuk memimpin, untuk mengetuai, untuk melindungi, untuk memelihara kepentingan agama bangsa dan air. Saya takut besok nasib UMNO ni jadi macam Sultan-Sultan Melaka sekarang. Bersemayam dalam muzium-muzium. Bila pelancong tengok, pelawat tengok, kesian pada satu masa dulu ada ketemadunan kerajaan Melayu Melaka 110 tahun. Tinggal nostalgia, tinggal memori saja dalam hal yang demikian. Kecuali kita transformasi, UMNO mesti turun ke bawah. Membela rakyat. Dapat dilihat masalah nelayan, masalah ibu tunggal, masalah guru, penjajah, pekebun kecil, petani. Mesti diselesaikan dalam mesyuarat bulanan UMNO. Cawangan, bahagian dan negeri. Sentiasa saja masalah rakyat ini bukan masalah berapa nak cari saham, berapa nak cari syarikat, berapa nak cari projek, kontrak, nak cari konsesi dan sebagainya. Kita nak mencari ini adalah masalah rakyat ni. Dan ujung perjalanan kita menuju PRU yang ke-14 ini, orang tengok, hebat UMNO sebenarnya turun ini. Mengisi kekosongan. UMNO membela kita. UMNO mempertahankan agama. UMNO mempertahankan. Kalau ada NGO, bukan kita nak belaga. Kerjasama. Satu complementarity dalam perjuangan untuk mempertahankan negara. Jadi 4 komponen transformasi ini amat penting untuk menyelamatkan UMNO dari tenggelam di hujung PRU ke-13 apabila sampai masanya. Tan Sri, apa yang Tan Sri sebut itu ialah kalau itu sebenarnya yang terpraktik, itu sebenarnya yang tertonjol, itu sebenarnya yang tergambar, image-image itu yang tergambar, saya fikir rakyat, saya fikir tidak ada masalah untuk menerima UMNO, menerima Barisan Nasional Ibun dalam pilihan raya dan sebagainya. Tetapi apa yang disebutkan Tun Dr. Mahathir menyebutkan dalam blog dia, Check That, dia risau tentang sekatan-sekatan yang dibuat di peringkat bahagian misalnya yang tidak menggalakkan menutup pintu-pintu orang muda, orang-orang berkaliber, orang-orang qualified
untuk masuk dalam UMNO. Akhirnya sebagaimana salah seorang teman yang datang dalam program ini, Tan Sri mengatakan, di Dewan Rakyat kita lihat pembangkang rata-ratanya umur 30-an dan 40-an. Rata-ratanya. Tapi di satu tempat yang lain kita tengok di other aisle kita tengok umur-umur yang agak lebih dewasa daripada itu. Dan oleh kerana mereka muda, ideanya pun muda. Oleh kerana mereka muda, dinamismenya pun muda. Oleh kerana mereka muda, kita dapati pengaruh kemudaan itu terpancar di parlimen. Jadi macam mana untuk PRU yang ke-14 ini khususnya untuk survival UMNO ini yang disebutkan oleh Tan Sri tadi, 4 perkara transformasi dan sebagainya itu, adakah itu menjadi ramuan nanti untuk mereka menuju kepada PRU ke-14 itu? Saya yakin dengan apa yang disebut dalam proses transformasi itu tadi, Datuk Tan Sri. Tetapi untuk PRU yang ke-14, mereka yang akan menang ialah mereka yang lebih hampir kepada rakyat. Apa yang mereka protes di dalam PRU yang ke-13, bagaimana susahnya rakyat nak berjumpa dengan pemimpin, bagaimana susahnya rakyat nak bertemu dengan pegawai kerajaan, akhirnya dimanifestasi, ditranslatekan dalam bentuk undi dan mereka protes, especially kepada golongan-golongan middle class. Jadi perlu untuk survival UMNO pada pilihan raya umum yang ke-14 nanti ialah siapa pun yang akan menjadi calon dan bakal calon, bagus kalau lebih banyak komposisi diberi kepada orang muda supaya lebih meremajakan UMNO, menambahkan hayat UMNO itu, dan yang paling penting ialah mereka harus turun menjadi hamba kepada rakyat, bukannya duduk di atas kursi empuk menanti apakah benefit, apakah faedah yang mereka akan dapat. Merakyatkan UMNO itu satu agenda yang sangat penting. Saya yakin kalau ini boleh dilakukan, golongan muda tidak akan segan-segan untuk menyokong kepada wadah parti UMNO di masa depan. Tan Sri, agaknya dalam masa betul-betul dalam 30 saat begitu Tan Sri, apakah agaknya Tan Sri nak berikan kepada para penonton yang sama-sama menyaksikan program ini sedikit sentuhan Tan Sri yang terakhirnya tentang tajuk yang kita bincangkan? Saya berpendapat bahawa pengistirafan dan penghargaan diberi generasi muda oleh UMNO sekarang ini, khususnya dalam pilihan raya, dan harapan kita bahawa generasi muda ini akan benar-benar membawa satu perubahan barulah di dalam senario politik UMNO itu. Kita nak lihat bahawa bukan saja mereka diberi peluang macam yang ada sekarang ini, tapi mereka macam disebut oleh saudara Azizan tadi, berjiwa rakyat, turun ke bawah dan memperjuangkan untung nasib rakyat secara praktikal, secara yang dapat dilihat dan dirasai oleh orang ini. Oleh sebab itu, generasi muda di dalam UMNO ini yang diberi kepercayaan sekarang oleh pucuk pimpinan negara juga mempunyai satu lagi tanggungjawab yang amat besar, iaitu dia mesti membuat sesuatu, merancang sesuatu yang boleh menembusi dan menggempur generasi muda yang telah tersasar, yang ada di dalam Pakatan Rakyat ataupun dalam PKR atau dalam PAS itu, untuk meyakinkan bahawa UMNO ini ialah satu jambatan, satu mekanisme, satu landasan yang boleh membawa cita-cita bangsa Melayu beragama Islam di tanah air kita ini menuju kepada pengrealisasian wawasan tersebut. Kerana dia telah proof, dia telah buktikan selama 56 tahun misalnya negara ini diduduki oleh orang Melayu yang miskin, papa, kedana, jahil, terpinggir, terhina, terpijak. Kita berubahkan suasana kepimpinan UMNO, mengubahkan untung nasib 56 tahun sekarang kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lain, bukannya calang-calang sejarah yang telah kita. Eropah mengambil 200 tahun selepas revolusi industri untuk memperbetulkan masyarakat apa yang kita lihat sekarang. Dari kerana itu kita bersyukur. Jadi kun fayakun. Perdana Menteri kita Allah Rahman Tengku Abdul Rahman Putra, Tun Razak, Tun Hussein On, Tun Mahathir, Pak Lah sampai sekarang ini sentiasa melesatkan perjuangan rakyat itu kepada tahap prioritas yang penting. Kerana itu tidak ada keyakinan lain daripada kita bahawa UMNO ini mampu untuk memenuhi segala hasrat dan cita-cita kita sebagai perjuangan jati ini sekarang. Itu dah orang kata parallel dengan UMNO, tetapi merupakan satu gerakan yang lebih berakar umbi. Jadi kita boleh sama bergerak sebagai satu complementarity menuju matlamat yang sama cara kita. Jadi saya berharaplah generasi muda kita dan UMNO dapat membuat transformasi ini selepas pemilihan raya pilihan raya parti ini, kita ubah imej kita lah. Jangan UMNO ni kata sombong, bongkak,
gila jawatan, nak cari projek saja, bila menang kejar kontraktor Cina sana sini dan sebagainya. Ini mesti diubah. Dan orang boleh mendengar kita. Saya kata turun ke bawah kita, semua suara rakyat tadi boleh didengari dan didengari dalam mesyuarat yang diadakan tiap-tiap bulan dan tindakan diambil daripada perangkat-perangkat itu menyelesaikan masalah itu. Kalau ini dapat kita laksanakan, insya-Allah kita akan mempunyai satu kebangkitan yang hebat, satu tsunami Melayu lah. Ini dulu sebelum tu PRU yang ke-12 tsunami India dengan Hendra dia. Sekarang ni tsunami Tionghoa dengan kuasa ekonomi dia. Hari ini insya-Allah kalau kita ikut transformasi yang telah disarankan oleh Pucuk Pimpinan, insya-Allah tsunami Melayu Islam akan kita lihat pada PRU yang ke-14 akan datang. Terima kasih. Itu saya gulung lagi. Cukup, masya-Allah. Saya rasa berpeluh di dalam ni. Saudara dan saudari yang hormati sekalian para penonton ya. Rasanya masa sangat mencemburui kita. Setengah jam ya kita berbincang, alhamdulillah dengan pertukaran pendapat, engagement yang begitu baik, Tan Sri-nya dan saudara azizannya, sudah tentu para penonton ingin mengikutinya lagi, ingin mendengarnya lagi, ingin menontonnya lagi. Jangan lupa kita memerlukan insya-Allah orang-orang yang seperti yang berada di hadapan ini untuk terus bersama dengan kita, untuk terus menerajui negara ini bagi membolehkan apa yang disebutkan, apa yang dihabamkan tadi bersama-sama dengan kita supaya itu dapat direalisasikan demi insya-Allah Islamnya, demi bangsa Melayunya, demi kesegaratan penduduk di Malaysia ini dan akhirnya demi untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu para penonton. Terima kasih kepada Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik. Terima kasih kepada saudara Azizan dan kita mengucapkan para penonton jangan lupa terus bersama-sama dengan Telagah terbitan daripada AMR TV ini insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.